Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Little Luk-Luk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teacher. Very good. Okay, how are you today? I'm fine, teacher. Thank you. Alhamdulillah, luar biasa penuh cinta Allah Akbar. Very good, Little Luk-Luk. Okay. Sekejap. Okay. Sobaul khol. Sobaan Nur. Very good. What day is today? Today is Thursday. Thursday, Khamis. Very, very good. Okay. Cuba teka. Tema kita pada bulan ni apa dia? Siapa tahu? Hari tu kan Teacher Pika ada bagi tahu. Siapa tahu? Siapa ingat lagi? Tema kita pada bulan ini ialah My Wonderful Zulhijjah. My apa, Little Luk-Luk? My wonderful Zulhijjah. Very good. Okay, siapa tahu? Hari tu kan, hari Selasa tu kan dah buat eksperimen kan? Siapa ingat? Buat eksperimen apa? Okay. Kita minggu ni tema kita ialah kurban. Kurban. Once again, kurban. Kurban. Okay, once again, kurban. Kurban. Very good. Okay, next. Sebelum tu, teacher nak tanya dulu dekat Little Luk semua. Siapa tahu, siapa ingat lagi apa maksud kurban? Tahu tak? Hari tu Teacher Pika dah bagi tahu kan? Potong kambing. Lagi? Lembu. Lembu. Lagi? Inas, apa dia maksud kurban, Inas? Unta. Unta. Lagi? Aufa, apa lagi Aufa? Biri-biri. Very good. Okay, maksud kurban di sini ialah kurban bermaksud menyembelih binatang ternakan pada hari raya Haji. Very good. Ingat pun. Okay, next. Siapa tahu kat sini? Haiwan apa je yang disembelih pada waktu Raya Haji? Pada waktu Raya Haji tu 10 Zulhijjah kan? 10 Zulhijjah kan? Baru kita buat Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Korban, betul tak? Biasanya dekat Hari Raya Korban tu haiwan apa je yang digunakan untuk membuat penyembelihan? Haiwan apa? Inas? Haiwan apa, Inas? Lembu. Very good. Ingat pun. Okay. Wardah, haiwan apa Wardah? Lembu. Lembu tadi Inas dah jawab. Lain? Kambing. Kambing. Very good. Yeah, clap your hands. Okay, next. Okay, sekarang ni teacher nak tunjuk haiwan apa je yang boleh dibuat untuk sesi penyembelihan. Tahu tak sesi penyembelihan tu macam mana? Tak tahu? Nanti teacher cerita pasal hari tu Teacher Pika ada cerita tak pasal kisah Nabi Ibrahim dan anaknya iaitu Nabi Ismail. Ada cerita tak? Ada? Bagus Teacher Pika ni. Bagus. Okay, next. Yang pertama ni siapa tahu? Apa ni? Siapa tahu? Kambing apa? Biri-biri. Very good. Okay, this is kambing biri-biri. Kambing apa? Kambing biri-biri. Kambing biri-biri. Very good. Okay, kambing biri-biri ni kita boleh buat boleh sembelih tak? Boleh. Very good. Okay, next. Haiwan yang kedua. Apa benda ni? Lembu. In English, what? Cow. Very good. Kalau lembu ni boleh tak kita buat untuk sesi penyembelihan? Boleh. Very good. Pernah tengok orang sembelih lembu? Pernah? Dekat mana? Masjid. Very good. Okay, next. Yang ketiga ialah
Ni apa ni? Unta. In English what? Camel. Camel. Very good, Inas. Very good, Ilya. Clap your hand. Okay, camel ni dia boleh buat sembelihan tak? Boleh. Boleh. Camel boleh. Apa? Lembu boleh. Kambing biri-biri boleh. Apa lagi yang boleh? Haiwan apa lagi boleh? Alfa? Haiwan apa lagi boleh? Haiwan apa? Kambing. Kambing pun boleh tau. Kambing biri-biri dengan kambing kan lain kan? Berbeza kan? Kambing tu pun boleh. Okay? Okay, very good. Okay, next. Kita nak ulang balik kisah Nabi Ibrahim dan anaknya iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Siapa ingat lagi cerita ni? Siapa ingat lagi kisah Nabi ni? Siapa ingat lagi? Tak ingat. Hari kan teacher Pika dah ni kan, dah cerita kan? Tak ingat Okay. Sekarang ni teacher nak buat revision balik tentang kisah Nabi. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Dan anaknya siapa? Ismail. Very good. Okay. Kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Okay. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim tidur. Dia tidur tau. Dia tidur. Dia tidur macam tu. Okay. Dia tidur. Lepas tu, dia dapat satu mimpi. Kan biasanya kalau awak tidur kan, kadang-kadang awak tidur. Lepas tu, tiba-tiba dalam awak tidur tu ada mimpi datang. Pernah tak macam tu? Pernah. Macam tu lah Nabi Ibrahim dapat. Dia tidur. Macam tu dia tidur. Lepas tu dia dapat mimpi. Tahu tak dia dapat mimpi apa? Dia terluluk semua tahu tak dia dapat mimpi apa? Dia dapat mimpi Allah telah memerintah, dalam mimpi tu Allah telah memerintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Very good. Okay. Dia dah tidur, dah mimpi. Allah Subhanahu Wa Taala pun dah perintah dia. Lepas tu tiba dia terbangun. Lepas dia bangun tu, dia pergi dekat isteri dia. Isteri dia yang bernama nama Hajar. Dia pergi kat isteri dia. Lepas tu dia cerita dekat isteri dia tentang mimpi dia tu tau. Dia cakap macam ni kat isteri dia. Dia cakap, saya bermimpi yang Allah memerintah saya untuk menyembelih Nabi Ismail. Macam tu. Cuba teka. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim sanggup tak untuk sembelih anak dia? Cuba teka. Very good. Mestilah tak sanggup. Mestilah sayang anak kan. Siapa je tak sayang anak. Okey. Lepas tu, Siti Hajar pun cakap dekat Nabi Ibrahim yang mungkin itu hanyalah mainan tidur. Biasalah kalau kita tidur, lepas tu tiba ada mimpi masuk kan. Biasanya macam tu kan. Dia kacau kita punya tidur kan. Dia tak bagi kita nyenyak kan tidur kan. Dia kacau macam tu. Tu hanyalah mainan tidur, Siti Hajar kata. Lepas tu tiba-tiba, cuba teka. Tiba-tiba apa dia? Siapa tahu tiba-tiba apa? Tiba-tiba Nabi Ismail terdengar perbualan antara ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunya Siti Hajar. Kemudian setelah kejadian tersebut berlaku, kemudian Nabi Ismail kata kepada ayahnya dan merelakan Nabi Ismail, merelakan dirinya untuk disembelih oleh ayahnya kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian Nabi Ibrahim pun pada suatu hari, pada 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim pun membawalah Nabi Ismail ni ke suatu tempat. Siapa tahu tempat tu apa? Takkanlah Teacher Pika tak ada bagi tahu. Mestilah ada kan? Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke satu tempat yang tinggi sangat. Kat mana tu? Dekat bukit.
untuk membuat penyembelihan Nabi Ismail. Betul tak? Betul. Okay, very good. Okay. Lepas tu, kemudian Nabi Ismail pun dengan rela hati, dengan rasa sedih dan rela hati, disebabkan itu adalah perintah Allah. Nabi Ismail pun merelakan diri dan Nabi Ismail baring dekat atas satu batu. Lepas tu, Nabi Ibrahim pun dah pegang pisau ke apa macam tu. Lepas tu dia dah nak sembelih Nabi Ismail. Tiba-tiba dengan kuasa Allah, Allah telah menggantikan Nabi Ismail dengan kambing biri-biri. Hebat tak Allah? Hebat. Hebat kan Allah, dengan sekelip mata je Allah dah tu gantikan Nabi Ismail dengan kambing biri-biri. Macam tu lah kisahnya. Macam mana terjadinya penyembelihan ataupun Hari Raya Aidiladha ni. Okey. Boleh tak? Okey tak semua? Okey. Very good. Okey. Okey, itu adalah kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membuat sesi penyembelihan terhadap Nabi Ismail. Tetapi Allah gantikan Nabi Ismail dengan kambing apa tadi? Kambing biri-biri. Very good little Lulu. Okay. Okay, next. Kita nak buat apa sekarang ni? Okay. Next. Siapa ingat lagi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa ingat lagi? Siapa ingat lagi? Mestilah dah tak ingat. Tapi kita nak ulang balik nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama ialah Al-Khaliq. Okey, follow teacher. Al-Khaliq. Al-Khaliq. Very good. Okay, next. Okay, Al-Khaliq tu bermaksud Allah Maha apa di Teluk-Teluk? Allah Maha mencipta. Very good. Kenapa kita cakap Allah Maha mencipta? Sebab apa? Di Teluk-Teluk semua tahu tak? Kita panggil Allah Maha mencipta sebab Allah yang mencipta kita ni. Betul tak? Allah yang mencipta manusia, Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah yang mencipta tumbuh-tumbuhan. Betul tak di Teluk-Teluk? Betul. Okey, yang kedua ialah Al-Malik. Okey, follow teacher. Al-Malik. Al-Malik. Okey, siapa tahu Al-Malik tu apa? Al-Malik tu Allah Maha Berkuasa. Kenapa kita panggil Allah Maha Berkuasa? Siapa tahu? Okey, cuba awak kaitkan Allah Maha Berkuasa ni dengan cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi. Sebab awak tengok tak? Dengan sekelip mata je Allah dah tukarkan Nabi Ismail dengan seekor kambing biri-biri. Betul tak? Betul. Sebab itulah kita panggil Allah Maha Berkuasa. Very good. Okey, yang ketiga ialah Ar-Rahim. Okey, Ar-Rahim. Okey, very good. Okey, Ar-Rahim tu yang bermaksud Allah Maha Penyayang. Kenapa kita panggil Allah Maha Penyayang? Sebab dalam diri seseorang tu Allah telah menerapkan nilai-nilai kasih sayang. Sebab itulah Allah tahu betapa sayangnya Nabi Ibrahim terhadap anaknya Nabi Ismail. Betul tak? Betul. Macam itulah. Okey, next. Cuba tekan kita. Lepas ni kita nak buat apa? Kita nak buat apa di Teluk-Teluk? Kita nak buat apa? Aktiviti. Ya ke aktiviti? Okay, kita tengok slide seterusnya. Betul pun kita nak buat art and craft pom-pom sheep. Sheep tu apa? Sheep tu apa dia? Kambing biri-biri. Very good, Ilya. Okay. Siapa nak tengok video tutorial? Tak semangat. Siapa nak tengok video tutorial, teacher? Saya.
Okey, Little Lulu, jom kita buka apa yang ada dekat dalam Kido Kit ni. Okay, 1, 2, 3. Zara, wow, apa ni? Okey, jom kita keluarkan. Wow, bahan nak buat apa ni Little Lulu? Kalau Little Lulu nak tahu, kita nak buat pom-pom shape. Kita keluarkan dulu bahan-bahan yang diperlukan ni. Okey, jom, let's go. Okey, bahan yang pertama untuk membuat pom-pom shape ialah kertas biru. Okey, yang kedua ialah kapas. Yang ketiga ialah anggota badan kambing biri-biri. Okey, ini dia adalah anggota badan kambing biri-biri ya. Tempat ialah rumput. Yang terakhir sekali ialah gam. Gam ini adalah sangat penting ya Little Lulu. Okey, ini adalah bahan-bahannya. Okey Little Lulu, langkah pertama pom-pom shape ialah ambil kertas biru dan letakkan. Okey, kemudian Little Lulu perlu ambil bahagian kaki shape. Kita dapat 2 pasang. Okey, kemudian Little Lulu perlu gamkan keempat-empat kaki shape ini dan tampalkan bahagian sini, jarak-jarak ya. Little Lulu perlu tampal jarak-jarak seperti ini ya Little Lulu. Okey, bahagian kaki dah siap. Okey, seterusnya ambil kertas yang besar yang warna putih dan gamkan ia. Okey, kemudian Little Lulu tampalkan ia di atas. Okey, seperti ini ya Little Lulu. Little Lulu nampak tak? Okey, dan jangan lupa kepala sheep. Okey. Okey, gamkan kepala sheep ini. Okey, dah rata. Kemudian kita tampal ia di sini. Okey. Agak-agak dah siap ke belum ya Little Lulu? Belum siap lagi. Okey, kemudian kita ambil sepasang mata sheep dan gamkan ia dan lekatkan ia di bahagian kepala sheep. Seperti itu Little Lulu. Lagi satu. Okey, tampal. Seperti ini ya Little Lulu. Okey, sebelum tu belum siap lagi ya. Okey, ambil yang kertas yang warna putih yang kecil ini dan gamkan ia. Kemudian Little Lulu perlu lekatkan di bahagian atas. Wow, hampir siap lah. Okey, kita belum siap lagi ya Little Lulu. Ambil gam dan gamkan di bahagian badan kambing biri-biri. Untuk kita lekatkan apa Little Lulu? Lekatkan kapas. Pandai. Okey, kemudian ambil kapas ini dan ceraikan ia. Okey, kemudian Little Lulu boleh tampalkan ia di atas permukaan yang telah kita gam tadi. Okey Little Lulu, seperti ini ya Little Lulu. Okey, ceraikan lagi. Okey, tampal dan tampal lagi. Okey Little Lulu, jangan lupa kita perlu letakkan di sini juga ya. Okey, kemudian ambil lagi kapas dan ceraikannya dan tampal di atas ini. Okey, seperti ini ya Little Lulu.
Okey. Dah hampir siap ke belum ya? Belum lagi. Okey, kemudian ambil rumput ini dan gamkan rumput. Gamkan penuh-penuh ya. Okey, kemudian Little Lulu perlu di bahagian ini. Bahagian bawah. Seperti ini ya Little Lulu. Wow, cantiknya. Dan ini ialah hasilnya ya Little Lulu. Okey, ni adalah pom-pom sheep. Cantik tak pom-pom sheep ni? Cantik lah. Okey. Teacher nak ulang balik. Siapa masih ingat lagi apa tu kurban? Kurban tu apa? Kurban tu ialah haiwan yang kita nak sembelih. Betul tak? Betul. Haiwan apa je yang kita boleh sembelih? Kambing biri-biri. Lagi? Lembu. Lembu lagi? Unta. Unta. Very good. Very, very good. Okay. Okay, Little Luk-Luk. Itu sahaja daripada teacher. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, thank you Little Luk-Luk. Thank you, teacher. Terima kasih, cikgu. Syukurlah.